Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Ahmad Damanhuri. Nombor matrik A170318. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah Raihanah binti Ilyas bernombor matrik A171768. Kami akan membentangkan tajuk Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis tahun 2006 pindaan tahun 2008. Bahagian ke-9, memeluk agama Islam. Seksyen 107, kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam. Yang pertama, kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang. A. Orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya yang jelas. B. Pada masa dia mengucapkan dua kalimah syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah. C. Pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati itu sendiri. Yang kedua, seseorang yang tiada dapat bercakap boleh bagi maksud memenuhi kehendak perenggan 1A mengucapkan dua kalimah syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan 1B. Secara ringkasnya, dalam seksyen 107, kehendak-kehendak pemelukan agama Islam, yang pertama dapat dilihat bahawa situasi orang itu normal. So sekiranya mu'alaf ni normal, dia boleh bercakap dengan baik, dia tidak mempunyai masalah gagap yang keterlaluan, sengau keterlaluan, pelat keterlaluan. So dia perlulah mengucapkan dua kalimah syahadah dalam bahasa Arab. So dengan semunasabahnya yang jelas, kiranya dengan jelaslah orang boleh faham apa yang disebut tu. Yang kedua, situasi yang kedua di mana mu'alaf itu tidak boleh bercakap, sama ada ia bisu, tidak boleh bercakap normal lah, sama ada ia bisu, dia terlalu gagap, terlalu nervous, terlalu pelat sampai terlalu sengau sampai dua kalimah syahadahnya itu tidak dapat jelas. So dekat sini, dalam situasi ini sama ada dia boleh menggunakan dalam bahasa isyarat ataupun boleh menulis semula ataupun dengan sekadar simbol iaitu dengan angguk saja dan boleh diwakilkan. Seterusnya, seksyen 109 iaitu tugas-tugas dan kewajipan mu'alaf. Dari saat pemelukannya, seseorang mu'alaf menjadi tertakluk kepada tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana-mana orang Islam. Daripada penyataan seksyen 109 ini, kita dapat faham bahawa setelah mu'alaf itu telah memeluk Islam, maka kewajipan-kewajipan yang orang Islam lain buat, dia perlu buat. Seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kiranya mu'alaf boleh belajar untuk melakukan tugas-tugas dan kewajipan-kewajipan sebagai umat Islam. Seksyen seterusnya adalah seksyen 110 iaitu pendaftar mu'alaf. Majlis hendaklah melantik seorang pendaftar mu'alaf untuk menyelenggarakan suatu daftar mu'alaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran mu'alaf. Daripada penyataan ini, majlis akan melantik seorang pendaftar mu'alaf. Pendaftar mu'alaf tu ditugaskan untuk menyelenggara daftar mu'alaf tu. Kiranya majlis berkuasa untuk melantik pendaftar mu'alaf. Secara kesimpulannya, Enakmen 4 tahun 2006 bagi Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 pindaan 2008 bagi negeri Perlis pada bahagian 9 iaitu memeluk agama Islam yang mempunyai 11 seksyen di dalamnya, bermula daripada seksyen 107 sehingga seksyen 117. Perihal yang di dalam seksyen-seksyen ini ialah seperti kehendak-kehendak bagi pemelukan agama Islam, saat memeluk agama Islam, tugas-tugas dan kewajipan mu'alaf, pendaftar mu'alaf, pendaftaran mu'alaf, perakuan memeluk agama Islam, pengiktirafan mu'alaf sebagai seorang Islam,
Penentuan sama ada orang yang tidak didaftarkan ialah seorang mu'alaf. Seterusnya, kesalahan memberikan maklumat palsu, kuasa untuk membuat peraturan-peraturan dan juga keupayaan untuk memeluk agama Islam. Perihal dalam seksyen ini, memberi kemudahan kepada seorang mu'alaf ketika ingin mengesahkan pengislaman beliau ataupun pertukaran agama kepada agama Islam di sisi undang-undang negara. Seterusnya, perundangan yang lengkap juga amat diperlukan oleh seseorang mu'alaf. Peruntukan pemelukan Islam yang terdapat di dalam Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri dan juga kaedah atau peraturan yang diwujudkan di bawahnya dapat dirujuk untuk dijadikan panduan dalam mentadbir urus perihal mu'alaf di setiap negeri di Malaysia. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kelompangan terhadap perundangan bagi mu'alaf di Malaysia. Antaranya berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah dalam soal penentuan status agama mu'alaf, terutamanya selepas kematian mereka, dan peruntukan mengenai keluar dari agama Islam. Bahkan isu yang lebih kritikal lagi apabila terdapat konflik perundangan dalam soal pembubaran perkahwinan terdahulu mu'alaf bersama pasangan bukan Islam, dan juga hak penjagaan anak dan penentuan status agama anak mu'alaf tersebut. Seterusnya, kesan-kesan jika tidak memperuntukkan perundangan bagi mu'alaf. Kesan yang pertama ialah kesan terhadap identiti. Identiti bermaksud status agama seseorang itu yang turut mengakibatkan pertukaran undang-undang dan tanggungjawabnya terhadap pihak lain dan juga tanggungjawab pihak lain terhadap dirinya. Dalam penentuan status agama seseorang, seringkali ia menjadi pertikaian apabila terdapat kekeliruan dari segi status dan identiti seseorang sehingga menimbulkan kesan dari segi perundangan. Kesan yang seterusnya, kesan terhadap undang-undang diri. Menurut perspektif Islam yang terpakai ke atas orang Islam, undang-undang diri merujuk kepada perkahwinan antara pihak-pihak yang terjalin ikatan perkahwinan. Seterusnya, kesan terhadap hak penjagaan anak. Penjagaan hakiki bagi anak-anak pasangan yang tidak berlainan agama dan masih hidup adalah kepada bapanya. Akan tetapi di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976, boleh sama ada bapa atau ibu atau sesiapa sahaja yang layak jika ibu bapa tidak berkelayakan menjaga anak-anak itu. Menurut hukum syarak, apabila salah seorang dari pasangan bukan Islam memeluk Islam, hak penjagaan anak di bawah umur adalah terletak di bawah pasangan Islam. Seterusnya, kesan terhadap pengkebumian mayat. Dalam menentukan status agama seseorang semasa kematiannya, ia menjadi pertikaian bagi pihak-pihak yang tidak mengetahui status agama si mati demi untuk merebut jenazah si mati. Kesan yang terakhir adalah kesan terhadap nafkah. Dari segi syarak, nafkah membawa maksud mencukupkan perbelanjaan untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, sama ada dalam bentuk pakaian, makanan atau tempat tinggal, atau dengan perkataan lainnya sesuatu yang diwajibkan untuk diberlanjakan demi menjaga keperluan-keperluan asasi hidup untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya. Seperti mana yang disebutkan makanan, ia memberi maksud makanan asasi seperti roti, nasi dan sebagainya. Pakaian pula bererti sesuatu untuk dipakaikan kepada tubuh badan. Manakala tempat tinggal pula bermaksud rumah kediaman yang sesuai dan segala peralatan asasi rumah seperti lampu, alat-alat pembersih, api, air dan lain-lain lagi berdasarkan tuntutan uruf masyarakat setempat. Sekian, terima kasih.